Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anwarigus. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak telah memutuskan hanya memberi bonus kepada penjawat awam di negeri ini pada penghujung tahun sahaja dan tiada bantuan khas sempena perayaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, justru tiada pemberian bantuan khas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kelak. Menurut beliau, keputusan rasional itu adalah bagi berlaku adil kepada masyarakat di negeri ini yang menyambut pelbagai perayaan. Saya pun pandangan sebab saya berbincang dengan kawan-kawan. Saya rasa kita banyak festival. Kita ada raya, kita ada tahun Cina, kita ada Gawai, dan saya rasa kita mesti hadir dalam semua festival. Sebab ya, kerajaan Sarawak memutuskan waktu festival kita itu pandai-pandai dan kita belajar. Mestilah kita beri rumah yang penting belajar. Yang penting ialah sekolah anak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyampaian cek pampasan bagi projek Master Plan Mini Ismus Gedong Semerahan di Dewan Masyarakat Gedong pada Rabu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah pemberian bonus pada penghujung tahun itu adalah penting untuk membantu perbelanjaan ibu bapa memulakan persekolahan anak-anak. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga mengingatkan masyarakat untuk berfikir dengan rasional dalam membuat perbelanjaan pada musim perayaan. Terdahulu semasa berucap, Premier Sarawak berkata sejumlah 5.2 juta ringgit pampasan dibayar balik kepada 82 pemilik tanah yang terlibat bagi pelaksanaan Pelan Induk Mini Ismus Gedong. Saya mengucap terima kasih kepada pemilik tanah kerana buat beri kerjasama. Dan tentu sekali kita gantilah tanah kita. Jadi hari itu kita beri cek seluruhnya 5 juta lebih dan kawasan tu semuanya dah lebih kurang 300 ekar lebih tak? Dan kita bangunkan dan manfaatnya sudah tentu untuk seluruh masyarakat Gedong Semunjan dalam pembangunan kawasan kita. Sementara itu, Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Semerahan Zunika Sapii dalam ucapan aduannya berkata, pelaksanaan projek ini bakal memanfaatkan penduduk Gedong dan kawasan sekitarnya dengan adanya kemudahan yang berkualiti. Katanya, projek ini akan menyediakan pelbagai kemudahan seperti kemudahan awam yang melibatkan penyediaan perkhidmatan pendidikan, kesihatan, komersial, kediaman termasuk menyediakan peluang pekerjaan dan pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat. Projek yang diluluskan oleh Majlis Perancangan Negeri pada 15 Jun 2022 tersebut melibatkan 82 pemilik tanah yang keseluruhannya berkeluasan 126.14 hektar. Sementara itu, beberapa orang penerima yang ditemui wartawan UKAS merakapkan rasa syukur kepada Kerajaan Sarawak dan berbesar hati kerana dapat menjadi sebahagian daripada usaha ke arah pembangunan negeri ini. Mereka turut berharap agar projek ini akan menjadi titik permulaan pembangunan gedung sekaligus memanfaatkan generasi yang akan datang. Kami amat gembira kerana dapat menerima papasan dari kerajaan. Di sini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan pada hari ini. Harapan ni tak ada harapan lain, mengharap kerajaan sentiasa maju dan menolong rakyat seperti apa yang ada hari ini. Itu saja harapan kami orang Gedong lah. Lebih-lebih lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dan Tun Abang Oping. Kita mengucap syukur dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan khususnya yang amat berhormat Datuk Premier kita Abang Zohari bin Tun Abang Oping dan seterusnya kepada Jabatan Tanah dan Sawit Semerahan yang telah berpukul lumus untuk mengusahakan projek untuk kemajuan rakyat di Kampung Gedong. Harapan kita agar projek yang telah dirancang oleh pihak kerajaan terus dapat dijalan dan dilaksanakan dengan subur dan jayanya untuk masa depan masyarakat di kawasan Gedong. Apabila tanah diambil kerajaan untuk pembangunan, jadi kami rasa sangat gembira sebab
dengan pembangunan tu, gedung tu akan lagi semakin maju. Bagi kami yang menerima pampas saja, memang kami bersyukur lah. Kami dapat duitnya untuk perbelanjaan di kampung dan untuk adik kakak juga lah. Akan dibagi sedikit sebanyaknya. Saya sebagai penduduk kampung ni kan sangat-sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang ada sekarang kerana bersungguh-sungguh untuk membangunkan kawasan luar bandar. Macam gedung ni, insyaAllah 5-6 tahun akan datang akan majulah. Berita seterusnya, pembinaan terminal lori akan membantu meningkatkan keselamatan di samping mengurangkan kesesakan lalu lintas. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pembinaan terminal lori di Bintulu akan membuatkan sistem pengangkutan lebih efisien, selamat sekaligus membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di Bintulu. To make our transportation more efficient, more reliable and safe, and also at the same time to reduce traffic congestion in the town centre or the city centres. The city already very congested. Town centre already congested with vehicles. If we have the heavy vehicles, and parking there, they will add further worsen the traffic congestion. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke tapak terminal lori di Bintulu pada Selasa. Tambah Datuk Seri Lee, pengguna jalan raya sering mengadu masalah kenderaan berat diletakkan di sisi jalan yang mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan yang lain. Katanya masalah ini berpunca berikutan Bintulu merupakan bandar perindustrian yang sedang berkembang maju yang mana kebanyakan kawasan dilalui oleh kenderaan berat setiap hari. Justru beliau berharap dengan siapnya terminal lori yang baru ini akan membolehkan semua lori serta kenderaan berat lain menggunakan kemudahan di terminal khas yang disediakan tanpa perlu masuk ke laluan kawasan bandar Bintulu. Paparan berikutnya di Balai Ringin. Klinik kesihatan yang baru bakal dibina di kawasan Simpang Simunjan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin, Datuk Snodan Lawan, Jabatan Tanah dan Survey telah pun memeriksa tapak bagi pembinaan tersebut. Dalam masa sama, beliau memberitahu peruntukan berjumlah RM45,000 diagihkan sama rata kepada Tabung Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK melibatkan 3 buah kampung iaitu Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Tengah dan Kampung Ruan Baru. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis berbuka puasa program berapis Sungkir Serian 2023 di Balai Raya Kampung Ruan pada Isnin. Sementara itu, Datuk Snodan menambah, beliau turut memberikan peruntukan RM3,000 kepada Surau Kampung Ruan. Seramai 10 asnaf menerima sumbangan sebanyak RM1,000 daripada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian LAKIS dalam program tersebut. Beralih ke laporan berikut. Sarawak Energy Berhad SEB sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan sebaik mungkin kepada masyarakat selaras dengan peranan dan tanggungjawab yang lebih luas dengan visi untuk dicapai demi kemakmuran Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syabini Suhaili berkata, sebagai syarikat utiliti tenaga yang utama di Sarawak dan pemaju tenaga boleh diperbaharui yang terbesar di Malaysia, pihaknya sentiasa komited sepenuhnya dalam menyediakan tenaga yang boleh dipercayai, diperbaharui dan mampu milik kepada Sarawak untuk dimanfaatkan oleh rakyat di Sarawak. Katanya melalui komitmen ini, ia mendorong serta menyokong pembangunan sosioekonomi sejajar dengan visi Sarawak untuk menjadi negeri yang maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Berambih Sungkir bersama Sarawak Energy di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Tambahnya, kaki tangan dan kontraktor SEB akan sentiasa komited untuk meningkatkan usaha di sepanjang musim perayaan ini bagi memastikan sistem pengoperasian berfungsi dengan cekap dan langkah-langkah di luar jangka dilaksanakan ke atas sebarang gangguan bekalan elektrik bagi memastikan pemulihan kuasa dapat dilakukan dengan berkesan. Dalam program tersebut turut diadakan penyampaian sumbangan kepada masjid-masjid, surau, rumah kebajikan dan ma'had tahfiz di sekitar Kuching sementara menanti waktu berbuka puasa serta solat maghrib berjemaah.
Selanjutnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang sedang dilaksana oleh Kerajaan Sarawak merupakan langkah ke arah menyediakan Sarawak menjadi negeri maju dan memberi manfaat kepada rakyat terutama generasi baharu. Ini kerana 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan strategi ini yang mana pembangunan serta kemajuan dari segi teknologi sedang giat dijalankan. Tinjauan wartawan UKAS di sekitar Kuching mendapati penduduk rata-rata menyambut pelaksanaan PCDS 2030 kerana ia bakal membawa manfaat jangka panjang kepada Sarawak dan rakyat di negeri ini pada masa depan. Ia dapat mendatangkan kebaikan kepada semua pihak, terutamanya masyarakat di negeri Sarawak inilah. Strategi ini saya rasa adalah satu usaha yang baik yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Premier Abang Jo, di mana strategi ini dapat digunakan untuk membangunkan negeri Sarawak terutama dari segi ekonomi selepas negara ataupun seluruh negara dilanda oleh penyakit COVID-19. Seperti yang kita tahu, Sarawak kini teknologi hijau ini amat penting kerana Sarawak dapat menjamin pembangunan yang mampan dalam masa yang sama memelihara alam sekitar yang sedia ada. Sekian edisi Malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sekitar majlis penyerahan cek pampasan projek mini ISMUS di gedung yang dihadiri oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. #menyebar fakta, salam UKAS.